Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab nizam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya diberi kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seterusnya Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita memuja demi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah taala sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah tauhid ataupun akidah di muka surat berapa tu? 17 dan atas kaul yang kedua tak? Faedah ini suatu faedah, betul? Okey. Baik, kita lihat kalau Jawi muka surat 12, Jawi muka surat 12, sedangkan Rumi itu muka surat 32. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Allah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darini amin. Berkatalah oleh musannif dan telah bermanfaat akan ilmunya dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faidatun, ini suatu faedah. Ini satu faedah. Bermula balik kanak-kanak itu dengan dua perkara. Pertama dengan keluar mani dengan bermimpi atau lainnya. Ini suatu faedah bermula balik kanak-kanak itu dengan dua perkara. Pertama dengan keluar mani ataupun air mani lah, dengan bermimpi ataupun berlazat-lazat itulah atau lainnya. Kemudian daripada tamam
tamam maknanya sempurna umurnya 9 tahun. Okey. Kemudian daripada tamam umurnya 9 tahun. Dan keduanya dengan tamam umurnya 15 tahun. Okey. So maknanya boleh kita pakai sama ada orang kanak-kanak itu berumur 9 tahun ataupun 15 tahun. 9 tahun biasanya untuk perempuan lah. Lelaki ialah 15 tahun. Maka dua alamat ini pada kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ia ini bersekutu pada laki-laki dan perempuan. Bersekutu laki-laki dan juga perempuan. Pada lelaki dan perempuan dalam bab tamam dia lah. Dalam bab sempurna umur dia 9 tahun ataupun 15 tahun. Okey. Dan kadang-kadang lebih daripada 15 tahun. Kan kurang. Ada juga kadang-kadang kurang daripada 15 tahun. Itu juga lelaki lah. Okey. Dan dilebihkan perempuan dengan haid. Dan dilebihkan pada perempuan dengan haid. Kemudian daripada sempurna 9 tahun takrib. Takrib maknanya lebih kurang. Lebih kurang. Dan dilebihkan pada perempuan dengan haid. Kemudian daripada sempurna 9 tahun takrib. Takrib ni bahasa Arab dah. Takrib maknanya lebih kurang. Lawannya tahdid. Lawan takrib makna tahdid. Tahdid ni memang ngam-ngam. Ngam-ngam umur dia contohnya 9 tahun atau 15 tahun kan. So maknanya bagi kanak-kanak perempuan naklah umur dia sempurna 9 tahun takrib lebih kurang. Tidak mengapa kurang 15 hari. Jangan lebih daripada 15 hari. Semana kalau seandainya umur dia 9 tahun, biasanya kanak-kanak perempuan dia haid umur 9 tahun. Kalau seandainya dia punya haid itu, tempoh haid tadi kurang daripada 9 tahun macam mana? Kurang daripada 9 tahun. Kalau kurang daripada 9 tahun boleh juga. Tetapi jangan lebih daripada 15 jangan lebih daripada 15 hari. So maknanya kalau 16 hari, 17 hari maka tidak dikira sebagai permulaan kepada tempoh haid dia. Dia mestilah kurang daripada 15 hari. Okey, yang dikira tu hari yang mana? Yang hijrah ataupun qamariyah? Hijrah ataupun qamariyah. Yang dikira itu ialah kiraan hijrah, bukan kiraan Masihi. Bukan kiraan Masihi. Kalau disebut dalam kitab ni, kitab haid, isti'adah dan nifas, disebutkan bahawa kadar kiraan 9 tahun qamariyah itu adalah secara takrib, iaitu kiraan lebih kurang, bukan tahdid, iaitu kiraan secara tepat. Maknanya jika dapati darah keluar, yakni keluar beberapa hari dalam tempoh 15 hari sebelum genap usia 9 tahun. Jika dapati darah keluar, yakni beberapa hari dalam tempoh 15 hari sebelum genap usia 9 tahun bagi kanak-kanak perempuan, maka ia juga dikira berada dalam lingkungan umur 9 tahun secara takrib, mana lebih kurang, dengan dua syarat yang diterangkan nanti dalam kitab ni lah. Yakni menjadi balik kerana darah itu sudah dikira haid. Okey, kiraan qamariyah dengan hijrah adalah berbeza. Okey, kalau kita tengok pada perbezaan antara tahun hijrah dengan tahun Masihi, kalau contohnya setahun dia ada 354 hari 8 jam 8 minit. Itu tahun hijrah. Setahun kalau tahun hijrah, kiraan dia 354 hari 8 jam 8 minit. Sedangkan tahun Masihi 365 hari. 365 hari. So mana perbezaannya sebanyak 11 hari. 11 hari perbezaan. Okey, kalau seandainya budak perempuan tu umur dia dah sampai 9 tahun. Kalau dah sampai 9 tahun, kalau ikut kiraan hijrahnya ialah 3188 hari 1 jam 12 minit. 3188 hari 1 jam 12 minit. Kalau tahun Masihi
3,285 hari. So perbezaannya ialah 99 hari. 99 hari perbezaan berbanding dengan tahun Masihi dengan tahun Hijrah. Nampak tak? Dia lagi banyak tahun tu, lagi banyak perbezaannya. Lagi banyak tahunnya, lagi banyak perbezaannya. Nampak tak? Tu tahun Hijrah dengan tahun Masihi lah. Sebabnya dalam kiraan Haid ni kita tengok kiraan dalam tahun Hijrah, bukan dalam kiraan dalam tahun Masihi. Baik. Jadi 9 tahun Hijrah bersamaan dengan 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi. 9 tahun Hijrah bersamaan dengan 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi. 9 tahun Masihi bermakna umurnya baru mencecah 9 tahun 3 bulan 9 hari 9 jam Hijrah. Sekiranya dapati darah keluar daripada kanak-kanak perempuan, pada usia itu ia dikira balik dan keadaan ini adalah normal. Dia dikira balik dan keadaan ini adalah normal, tuan-tuan. So maknanya kalau seorang kanak-kanak perempuan itu, maknanya kalau dia keluar darah haid, dia belum sampai genap 9 bulan lagi. Belum sampai 9 bulan lagi. Ada jangkaan contohnya 15 hari lagi. 15 hari lagi baru sampai 9 tahun. Okay? 15 hari ini baru sampai 9 tahun. Maknanya kalau darah haid itu keluar dalam tempoh 15 hari itu, maka dikira itu sebagai darah haid. Tapi kalau kurang daripada itu atau lebih daripada itu, maknanya 16 hari ataupun 18 hari sebelum umur dia 9 tahun, maka dia tidak dikira sebagai darah haid kepada perempuan. Gitu. Boleh? Baik, kita tengok semula. Baik. Bermula balik kanak-kanak itu dengan dua perkara. Pertama dengan keluar mani dengan sebab bermimpi atau lainnya bermimpi. Kemudian daripada tamam ataupun sempurna umurnya 9 tahun. Dan keduanya dengan tamam umurnya 15 tahun. Maka dua alamat, dua tanda ini, tuan-tuan, pada kanak-kanak lelaki dan perempuan, yakni bersekutu pada lelaki dan perempuan di dalam bab tahun tadilah, dan dilebihkan pada perempuan dengan haid, kemudian daripada sempurna 9 tahun. Okey. Dan dilebihkan pada perempuan dengan haid, kemudian daripada sempurna 9 tahun takrib, lebih kurang. Yang ini tiada mengapa kurang 15 hari, jangan lebih daripada 15 hari. Baik, kemudian syahadan wajib atas wali kanak-kanak mengajarkan anaknya dengan barang yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib bagi seorang ayah ataupun seorang wali mengajarkan anak-anaknya tentang barang yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, dan barang yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan barang yang harus baginya Allah Subhanahu wa taala. Wajib diajarkan. Tapi kalau tuan-tuan tak sempat nak ajar, okey, hantarlah anak-anak pergi mengaji mana-mana, belajar dengan ustaz, ajar guru dan sebagainya, kan? Itu adalah salah satu cara lah. Kalau seandainya tuan-tuan tidak berkesempatan untuk mengajar dia. Tapi kalau tuan-tuan tak berkesempatan, tuan-tuan pun tak pergi hantar anak-anak tuan-tuan belajar mengaji dalam bab orang kata fardu ain, maka dia dikira sebagai berdosa lah. Sebagai berdosa lah. Tertanggung dosa tu atas kita. Selagi mana kita tidak mengajar anak-anak kita dalam bab akidah. Barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, dan barang yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala, dan barang yang harus bagi Allah Ta'ala. Demikian lagi wajib atas suami mengajarkan akan isterinya, dan penghulu mengajar akan sahayanya atau hambanya akan yang demikian tersebut. So wajib bagi seorang suami mengajar bab-bab dalam bab akidah inilah. Kalau seandainya suami itu mampu untuk mengajar isteri dia. Kalau seandainya suami tidak mampu untuk mengajar isteri dia, dia pun tak lopeh. Dia pun tak lopeh dalam bab-bab benda ini, bab akidah ni kan. Berikanlah kebenaran kepada isteri, pergilah belajar dengan ustazah ke, dengan ustaz ke, kan. Ada kelas-kelas fardu ain tu, pergilah. Benarkanlah isteri kita
pergi belajar. Janganlah kita kongkong dia sehingga kan dia tak tahu apa, tak tahu apa-apa. Baik tuan, Syahdan seterusnya Syahdan lagi telah berkata ulama haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir akan ilmu dia. Haram kalau kita belajar ilmu akidah ni kepada orang yang tak mahir dalam bab ilmu, bab akidah. Kalau di 9 ni contohnya orang tak ada tauliah lah kan, tak ada tauliah. Sebaik-baiknya naklah kita kan pergi belajar dengan mana-mana ustaz atau guru sebagainya. Kalau konteks Islam dan konteks Negeri Sembilan ni, kalau konteks Malaysia ni ada tauliah kan. Cuma kalau tauliah tu insya-Allah lah. Ni pergi belajar dengan tak ada tauliah, itu yang susah tu. Diragukan lah sama ada betul atau tak betul apa yang diajar tadi. Okey, itu sebabnya pentingnya tauliah itu. Bukan tauliah tu bukannya nak menunjuk orang, tak ada. Bukan kita nak tunjuk orang tak. Itu nakkan pengiktirafan. Itulah. Dan tiada mengambil daripada gurunya. Okey, dan tiada mengambil daripada gurunya. Mana entah mana-mana dia belajar, entah mana-mana dia bertapa dan sebagainya. Lepas tu dia ajar apa tuan-tuan? Tuan-tuan apa belajar dengan dia? Okey. Bila bab contohnya baca Quran pun dia baca Quran ni tak betul. Baca Quran pun tak betul. Lepas tu dia nak ajar kita pula. Tahu apa pun benda dia ajar. Tuan pengikut. Okey. Maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, yang mengajak ia akan manusia yang awam dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah. Banyak kalau manusia zaman sekarang itu kan mendakwa dia seorang yang alim, seorang yang pakar dalam suatu bidang, maka dia ajar benda tu kat tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak tahu apa, mengikut aja macam tu. Jadi akhirnya orang yang mengajar sesat, yang kena ajar pun sosek juga. Nauzubillah min zalik. Baik. Dan setengah daripada mereka itu yang berpegang dengan ayat Quran yang mutasyabihat atau sunnah yang mutasyabihat, padahal tiada dilintangkan dengan kawatik akliyah dan juga nakliyah yang muhakkaman, tetapi mengambil mereka itu dengan zahir ayat dan mutasyabihat, ayat-ayat kesamaran ni. Kerana dalam Quran tu kan, dalam Quran dia ada 2 ayat. Okey, daripada banyak-banyak ayat Quran tu kan ada 2 ayat sebenarnya. Satu ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat yang muhkamat ialah ayat yang terang dan jelas makna dia. Tak perlu kita takwilkan kepada mana-mana. Sedangkan ayat yang mutasyabihat ia ayat yang kesamaran. Contohnya Ar-Rahman ala asyistawa, Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Yadullah faqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah. Dan kekallah wajah Allah. Allah Ta'ala berwajah. Ini termasuk dalam ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini tuan-tuan, kalau kita tak faham ayat mutasyabihat ni, jangan kita meletakkan mana-mana yang sesuka kita je. Sesuka hati kita nak letak mana dia. Jadi akhirnya kita menyesatkan orang lain, kita sesat dan menyesatkan orang lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat tafsir, tengok tafsir mutabar. Tafsir mutabar. Jangan main tafsir tengok tafsir tak tentu dia punya ujung pangkal dia. Gitu. Baik. Dan setengah daripada mereka itu yang berpegang dengan ayat-ayat Quran yang mutasyabihat, mereka berpegang dengan ayat yang mutasyabihat itu ataupun sunah-sunah yang mutasyabihat, padahal tiada dilintangkan dengan kawatik akliyah. Kawatik ini ialah macam dalil-dalil akliyah ataupun nakliyah, Quran ataupun dalil akal ataupun Quran hadis yang muhakamat, yang terang dan jelas, tetapi mengambil mereka itu dengan zahir ayat sahaja. Dia tengok pada zahir ayat dia kata Allah Ta'ala tu bertangan, maka dia pun ikutlah Allah Ta'ala pun tangan. Macam mana tangan Allah? Sama macam manusia bertangan juga. Allah Ta'ala bermuka, macam mana Allah Ta'ala bermuka? Sama seperti manusia bermuka. So mana dia tengok pada zahir ayat sahaja. Maka jadi jatuh mereka itu pada lauk kapi. Maka sesat mereka itu dan menyesatkan mereka itu akan manusia yang awam. A'udzubillahi min zalika, aku berlindung ya Allah daripada demikian. Maka adalah mereka itu seperti Dajjal. Jadi golongan-golongan begini tuan-tuan yang mentafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat ni dengan zahir ayat semata-mata,
tidak lihat kepada orang kata pandangan-pandangan ulama dan sebagainya. Jadi mereka ini merupakan seperti Dajjal, atau terlebih jahat lagi daripada Dajjal. Dan mereka ni macam Dajjal, mana menyesatkan. Kan Dajjal menyesatkan orang. Hari zaman besok kan keluar Dajjal, mata dia buta sebelah. Di dahinya tertulis perkataan kafaro. Kafaro mana kafir lah. Kaf alif faro, kafir. Yang nampak itu ialah orang-orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman ataupun orang ahli maksiat, mereka itu sukar nampak, dan mereka itu mudah terpengaruh dengan kata-kata Dajjal. Kerana sifat Dajjal ni menipu. Dia bawa syurga dan juga neraka. Yang syurga itu adalah neraka, neraka itu adalah syurga. Dan ramai pengikutnya, terutama sekali kalau orang Yahudi, mereka mengikut akan Dajjal. Dan sampai sekarang pun mereka menanti-nanti akan kelahiran Dajjal. Kenapa? Kerana mereka menganggap Dajjal itu sebagai Tuhan mereka. Baik. Dan kata musannaf pengarang kitab, syar'an. Kata-kata syar'an, mana syar'an tu disebut dalam matan. Sebut dalam matan yang wayajibu ala kulli mukallafin syar'an, muka surat belakang tu. Wayajibu ala kulli mukallafin syar'an, dan wajiblah atas tiap-tiap mukallaf itu pada syarak. Jadi apakah maksud dengan syarak? Artinya wajib mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya itu dengan sebab syarak. Kerana dibinakan atas bahawa sekalian hukum itu sabit ia dengan sebab syarak. Tetapi syaratnya akal. Okey? So maknanya akal juga bermainkan peranan untuk kita memahami syarak itu. Tak boleh menafikan akal, tetapi jangan meletakkan akal lebih tinggi daripada syarak, lebih tinggi daripada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan akal untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Baik, tuan-tuan. Artinya wajib mengenal Allah Ta'ala dan Rasulnya itu dengan sebab syarak, kerana dibinakan atas bahawa sekalian hukum itu sabit ia dengan sebab syarak. Okey, tetapi syaratnya akal. Khilaf bagi Maturidiyah. Khilaf bagi Imam Maturidi. Okey, dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah ni ada dua imam yang diiktiraf. Yang pertama Abu Hasan Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Maturidi. Semua maksud Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi, kadang-kadang mereka pun ada khilaf di kalangan mereka antara dua ni. Macam yang lepas-lepas lah kena sebutkan. Yang tak boleh pakai ialah Mu'tazilah saja, tu tak boleh pakai. Faham Mu'tazilah tak boleh. Yang boleh kita pakai sama ada Abu Hasan Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidi. Khilaf bagi Maturidiyah, yang berkata mereka itu dengan bahawa wajib makrifah itu sabit dengan akal. Dia kata wajib makrifatullah itu sabit ia dengan akal, kerana wadihnya, kerana terangnya bersalahan yang lain daripada makrifat pada sekalian hukum, maka iaitu sabit dengan syarat. So maknanya kalau bagi Abu Mansur Maturidi, dia pecah pada dua. Abu Mansur Maturidi dia pecah dua pula. Kalau kita nak memahami tentang makrifatullah ni, dia kata mesti menggunakan akal. Kalau kita nak memahami tentang hukum syarak, mestilah dengan syarak, dia kata. Mestilah dengan syarak, dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Abu Hasan Asy'ari yang di atas tadi, dia kata sama ada kita nak faham tentang hukum syarak ke, ataupun kita nak faham tentang hukum akal ke, tetap juga menggunakan syarak, dia kata. Abu Mansur Maturidi pula dia kata pecah dua. Kalau kita nak mengenal tentang makrifatullah dalam bab tauhid, mestilah menggunakan akal, dia kata. Okey. Yang kedua, kalau kita nak memahami hukum syarak, mestilah dengan syarak, dia kata. Mestilah dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalil-dalil lain ijma' ulama, qiyas dan sebagainya. Dan bersalahan Mu'tazilah dia lain sikit. Dia berbeza sikit. Yang boleh kita pakai ni Abu Hasan Asy'ari dan juga Maturidiyah. Baik, Mu'tazilah berkata mereka itu dengan bahawa sekalian hukum itu sabit dia dengan akal dan syarak. Okey, sekalian hukum itu sabit dengan akal dan syarak itu hanya saja
datang ia, dan syarat itu datang ia hanya menguatkan baginya hukum. Dia kata. So maknanya akal atas dulu. Akal atas, syarat datang kemudian. Akal dulu, syarat datang kemudian untuk menguatkan akal tadi, dia kata. Itu pahaman daripada Mu'tazilah. Tuan-tuan, baik. Kesalahan Mu'tazilah berkata mereka itu dengan bahawasanya sekalian hukum itu sabit dengan akal. Dan syarat itu hanya datang untuk menguatkan baginya akal. Menguatkan baginya hukum. Maka hasil bahawasanya segala mazhab itu 3 mazhab. Yang pertama mazhab Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, iaitu bahawa segala hukum sekaliannya itu sabit dengan syarat, tetapi syaratnya akal. Syarat akal memiliki peranan juga, kita nak faham syarat. Dan kedua mazhab Maturidiyah, dan iaitu tafsir mana huraiannya antara wajib makrifat dan antara sekalian hukum yang lainnya. Mana kalau contoh dalam bab makrifat mesti menggunakan akal, Ma'rifatullah. Kalau dalam bab contohnya dalam bab hukum kita mesti menggunakan syarak. Dan yang ketiga mazhab Mu'tazilah, dan iaitu bahawa segala hukum sekaliannya sabit dengan akal kerana dibinakan atas mengelok dan keji yang akli keduanya dan keji yang bangsa akal keduanya. Sebenarnya kalau Mu'tazilah ni dia kata dia memang dia pakai akal lah. Akal semata-mata. Kita tak boleh menggunakan akal semata-mata kerana akal pun kadang-kadang tersilap. Dan juga tersalah mentafsirkan sesuatu perkara. Contohlah kalau kita pergi ke kawasan yang padang pasir kan. Kita pergi pada kawasan padang pasir, daripada jauh kita nampak seolah macam ada air. Kemudian apabila kita pergi ke tempat itu, rupa-rupanya tidak ada air. Itulah akal punya peranan. Semana akal terlalu tersilap. Dan akal juga ada benda-benda yang dia tak boleh terima kalau hukum syarak ni. Dia susah nak terima benda tu. Contohnya kalau orang berzina maka naklah dirotan 100 kali rotan. Kalau sudah berkahwin maka naklah direjam sampai mati. Kalau ikut akal memang dia tak boleh terima. Tak boleh terima kan, tapi itulah hukum syarak. Allah Taala tentukan hukum begitu. Orang yang mencuri naklah dipotong tangan dia. Orang mencuri naklah dipotong tangannya. Kalau ikut pada segi logik akal kita zalim lah. Tapi hukum syarak itulah hukum dia. Dah ditetapkan begitu. Okey. Itulah. Dalam Quran kalau ikut macam contohnya orang yang berzina, dalam Quran memang tak jumpa tentang ayat tentang rejam itu, dia tak jumpa. Kan? Tetapi hukumnya masih berlaku. Ayatnya telah pun dihazafkan, tetapi hukumnya masih berlaku. Allah Taala, iaitu ayat sebenarnya ialah wasyaihatu wasyaihu iza zanaya farjumuhumal battah. Laki-laki dan perempuan apabila berzina maka naklah dihukum berjam atas mereka. Naklah hukum berjam laki-laki dan perempuan. Okey. Silapnya wasyaihatu wasyaihu iza zanaya farjumuhumal battah. Laki-laki dan perempuan yang berzina maka naklah hukum rejam kepada mereka. Dalam Al-Quran memang tak jumpa ayat tu. Dia tak jumpa, tetapi hukumnya masih berlaku. Walaupun tak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Baik. Kemudian kata musannif ayat rifa. Okay, sekarang kita masuk pula kata-kata ayat rifa. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ayat rifa ma yajibu fi haqqil maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. So apakah makna kata-kata ayat rifa? Dan kata musannif ataupun pengarang ayat rifa telah terdahulu bahawasanya kaul yang tahqiq bahawa makrifah dan ilmu itu bersamaan keduanya. Ayat rifa, mana ayat rifa tu bahawa dia mengenal. Ayat rifa maksudnya bahawa dia mengenal. Wajiblah kata setiap mukallaf itu pada syarat bahawa dia mengenal.
Mengenal apa? Barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan barang yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan barang yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata-kata Arifah maknanya bahawa dia mengenal. Okay. Istilah lain mengenal ialah makrifah. Makrifah, mengenal. Tapi makrifah tu dia ada definisi sendiri kalau ikutkan dalam kitab lain. Apa makna makrifah? Al-jazmu mutabiq lil waqi' an dalil. Kan satu kejazaman, satu benda yang jazam yang bertepatan bagi realiti dengan dalil. Dengan dalil, ada dalil dia. Itu dikatakan sebagai makrifat. Asal mana makrifat? Mengenal. Baik, Dan telah terdahulu bahawasanya kaul yang tahqiq, yang kuat bahawa makrifah dan ilmu itu bersamaan keduanya. Semaknanya bila kata ilmu itu makrifat dah. Walaupun ada sebagai ulama dia kata ilmu lain, makrifat lain. Banyak orang berilmu tapi dia tak sampai makrifat pun. Kata sebagai ulama lah. Tapi kalau di sini nyatakan makrifat ilmu benda yang sama je. Baik. Artinya satu makna keduanya. Dan iaitu jazam yang muafakat bagi yang sebenar daripada dalil. Itu dikatakan makrifat. Jazam ataupun pasti yang muafakah, yang berbetulan ataupun yang bertepatan bagi yang sebenar ataupun realiti daripada dalil. Mana dia berasal kepada hujah dan dalil, maka kita sampai pada tahap makrifat. Mana nak tahu dalil mesti belajar, mesti mengaji. Tak belajar, tak mengaji, macam mana kita nak tahu tentang suatu benda dalil? Kan ni dalil apa ni? Dalil boleh ke tak boleh, haram ke, saya ke harus kan? Bila ada ilmu baru kita dapat bezakan benda yang hak, benda yang batil, benda yang boleh, benda yang tak boleh. Itu pentingnya ilmu. Banyak orang kalau zaman sekarang ni tak berilmu, malah dia malas cari ilmu. Sedangkan dalam Malaysia ni memang orang kata mudah nak cari ilmu. Banyak orang kata universiti kan, pondok-pondok pun ada kan, banyak kolej macam-macam ada. Nak tak nak je belajar kan? Maka makna jazam itu pegangan yang yakin. Siapa makna jazam tuan-tuan? Satu pegangan yang orang kata sangat yakin, qat'i, putus. Yakinlah 100%. Contohlah, yakinlah 100% janji Allah kan? Kan macam itu. Yakinlah janji Allah. Itu yakinlah tu. Itu 100%. Bawah yakin zan. Zan ni 75%. Bawah zan syak 50-50. Bawah syak waham. Waham ni 25% je. Okey? Yakin ni tingkatannya 100%. Dan ada tahap, ada masanya pula sampai 120%. 120%. Ada juga orang keyakinan begitu tinggi sekali kan. Tapi kita jangan terlampau overconfident. Itu je. Dalam apa saja benda yang kita buat, yang kita ceburi tuan-tuan, kita jangan terlampau overconfident, terlampau yakin sangat. Akhirnya bila terlampau yakin sangat, akhirnya tak berjaya. Boleh juga jadi begitu. Betul tak? Dalam peperangan Hunain contoh kan. Dalam peperangan Hunain, jumlah tentera Islam lagi ramai berbanding dengan tentera kafir. Tak silap saya. Dalam peperangan Hunain, tentera Islam lebih kurang dalam 100,000. 10,000 tentera Islam. Sedangkan tentera kafir tak sampai 10,000 pun. Dalam peperangan tersebut ada di kalangan para sahabat yang berkata, dikata apa? Kan, dengan melihat dengan jumlah tentera Islam yang ramai ini, mustahil kita akan dikalahkan gitu. Itu dah overconfident tu. Melihat kepada jumlah tentera Islam yang ramai ini, mustahil kita akan kalah melawan tentera kafir. Jadi mana dah timbul perasaan orang kata overconfident lah, terlampau yakin sangat kebenaran kan, dengan melihat jumlah tentera yang ramai. Sebenarnya jumlah tentera yang ramai tuan-tuan belum merupakan satu bukti bahawa seseorang mana-mana pasukan tentera itu boleh mendapat kemenangan. Berdasarkan kalau ada ayat lain pula Allah sebut, dia kata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang sedikit boleh mengalahkan kumpulan yang ramai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat mana tuan-tuan? Itu ayat berkenaan dengan tentera Talut berperang melawan tentera Jalut.
Tentera Talut melawan tentera Jalut. Kan? Ayat dalam surah Al-Baqarah tadi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang sedikit boleh mengalah kumpulan yang ramai dengan izin Allah Taala, tuan-tuan. Tentera Islam, tentera Talut jumlahnya tak ramai. Tentera Jalut jumlahnya ramai. Dan mereka itu pula diuji dengan sebatang sungai. Mereka diuji dengan sebatang sungai. Dalam perjalanan ni nak lawan tentera Jalut ni, mereka diuji dengan apa? Sebatang sungai. Dan pasukan tentera Islam pula dalam keadaan haus dan kelaparan kerana apa? Perjalanan jauh. Kan? Kemudian mereka diuji dengan sebatang sungai. Maklumlah bila nampak sungai, tuan-tuan, air liur pun meleleh, gitu kan. Meleleh liur, tuan. Bila nampak sebatang sungai. Jadi dia kata, Talut kata, siapa yang nak haus boleh minum, tapi hanya sekadar satu cebok saja. Satu cebok saja boleh gunakan untuk minum. Jangan minum lebih-lebih. Jadi para tentera tadi ialah bila nampak air yang banyak tu dengan air sungai macam-macam, ada yang berenang lah, kuat lentang, kuat kupu-kupu macam-macam kan. Sonok nampak air. Jadi yang jumlah yang tentera yang ramai tadi, dan akhirnya dahlah tentera Islam tak ramai. Bila diuji dengan sungai tadi, ada yang minum lebih daripada bilangan satu cedok. Satu apa kan? Satu cedok kan. Jadi mereka akhirnya jadi lemah dalam peperangan untuk melawan tentera. Jadi yang minum satu cebok saja, jadi mereka berjaya. Dan mereka berjaya dalam peperangan melawan tentera Jalut tadi. Okey. Kemudian dalam peperangan Hunain tadi, kita kembali dalam peperangan Hunain tadi, di mana bila tentera Islam jumlah yang ramai, ada di kalangan para sahabat dia kata, hari ini kita tidak akan dikalahkan. Kerana apa? Kerana jumlah tentera kita yang ramai. Jadi timbul perasaan terlampau confident bahawa mereka akan menang. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Allah SWT telah menunjukkan kuasanya. Pada waktu subuh, kan, tentera Islam telah pun diserang hendap. Kalau diserang hendap oleh tentera memanah daripada pasukan kufar, orang kafir, tuan-tuan. Apa yang berlaku pada tentera Islam? Habis tentera Islam pun tak pati lagi, kelang kabur lagi. Jadi jumlah yang ramai daripada 10,000 ni dah tinggal berapa ratus je. Nampak? Berapa ratus je tinggal. Dan begitu juga baginda Rasulullah SAW pun, Nabi dia tak boleh beranjak. Nabi walaupun tinggal seorang pun, Nabi dia tak boleh melarikan diri. Walaupun pun yang berlaku kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Tapi di kalangan tentera Islam tadi ramai yang cabut lagi. Nampak? Ini satu pukulan yang hebat kepada tentera Islam. Itu sebabnya kita jangan terlampau confidence sangat. Baik, kita sambung sekali lagi. Maka keluar dengan jazam itu 3 perkara. Pertama, syak iaitu mendapat tiap-tiap daripada dua taraf itu atas bersamaan. Syak itu ialah mendapat tiap-tiap daripada dua taraf itu atas bersamaan. Itu syak mana? 50-50. Dan yang kedua zat, iaitu mendapat akan taraf yang rajih, yang kuat, iaitu berat hatinya pada mengetahui dan ringan hatinya pada tiada mengetahui. Mana 75% adalah tahap keyakinan dia, sedangkan 20% dia tak yakin atau kurang yakin. Itu dikatakan sebagai zon. Yang ketiga, waham iaitu ringan hatinya pada mengetahui ataupun makrifat, dan berat hatinya pada tiada mengetahui, tiada makrifat. Itu dikatakan sebagai waham. Mana kadar dia makrifat itu hanya sekadar 25% saja, sedangkan 75% tiada makrifat kepada dia. Itu orang yang tingkatan dia waham. Dan keluar dengan kata muafakat bagi yang sebenar itu ialah jazam yang tiada muafakat bagi yang sebenar. Maka bahasanya tiada dinamakan sebagai makrifat. So mana jazam pun ada dua. Satu, jazam yang bertepatan dengan benda yang benar. Yang kedua, jazam yang tiada bertepatan dengan benda yang benar. Okey? Kalau satu jazam, satu sifat jazam ataupun pegangan yakin tetapi tidak bertepatan dengan benda yang benar, pun juga tidak dikatakan sebagai makrifat.
bukan juga dikatakan sebagai makrifat, dan hanya saja dinamakan sebagai jahil murakab sahaja. Namanya jahil murakab ataupun jahil yang bersusun-susun, seperti jazam Nasara dengan menigakan Tuhan. Okey, seperti jazam golongan Nasrani dengan menigakan Tuhan. Mana dia anggap Tuhan ada tiga. Dia ada Tuhan Maryam, ada Tuhan Isa, dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menigakan Tuhan. Yang ini berkata bahawasanya Allah Taala itu salah satu daripada tiga Tuhan. Dan iaitu Tuhan Bapa, dan yang dua lagi anak. Tuhan Bapa dan Tuhan anak. Dan iaitu Isa dan ibunya. Isa dan ibunya. Mana ada tiga Tuhan. Tuhan Maryam, Tuhan Isa, dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti jazam orang Majusi, dengan jazam orang Majusi dengan bahawa Tuhan itu dua, satu nur, satu zulmah. Kalau orang Majusi pula dia kata Tuhan ada dua. Siapa Majusi? Orang yang menyembah api, Majusi. Orang Majusi kata Tuhan ada dua, satu nur, satu zulmah. Satu cahaya, satu kegelapan. Satu cahaya, satu kegelapan. Maka nur itu Tuhan yang berbuat kebajikan, dan zulmah kegelapan itu Tuhan yang berbuat kejahatan. Tuhan yang membuat kejahatan. So mana nur atau cahaya adalah Tuhan yang membuat kebaikan, sedangkan zulmah mana kegelapan ialah Tuhan yang membuat kejahatan. Faham tak? Boleh? Okey. Cukup? Cukup dah? Lepas ni ada apa? Kenduri dan kata. Okey, insya-Allah. Baiklah, soalan daripada jamaah sebelum saya tutup. Lepas itu tanda. Ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada, kita tangguhkan pengajian lain insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan as-sadiqa wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala qalbin. Allahumma faqqina bid-din, Allahumma faqqina bid-din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum. Masih kah? Air.